Salam sejahtera dan salam sorakku sayang, Buletin UKAS edisi malam 23 Februari 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Berita dimulakan dengan laporan harian COVID-19. Sarawak hari ini mencatat 133 kes positif COVID-19 menjadikan angka keseluruhan berjumlah 8,164 kes. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Selasa, daerah Meradong mencatat kes paling tinggi dengan 36 kes. Daerah-daerah lain yang mencatat kes positif ialah Sibu 28, Betong 17, Samarahan 13, Kuching 12, Bintulu 8, Julau 6, Subis 6, Miri 3 dan Saratok, Kanowit, Beluru dan Dalat masing-masing 1 kes. Sementara itu, Sarawak terus mencatat kes kematian COVID-19 apabila 2 lagi kes dicatatkan menjadikan jumlahnya meningkat kepada 76 orang. Kes kematian ke-75 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 41 tahun dan berasal dari Sibu yang telah mendapat rawatan di Hospital Sibu. Kes mengalami gejala seperti demam dan batuk selama beberapa hari. Manakala kes kematian ke-76 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 74 tahun yang telah dimasukkan ke Hospital Sibu setelah disahkan positif. Kes tidak mengalami sebarang tanda gejala COVID-19 sebelum ini. Masih lagi mengenai perkembangan COVID-19, daerah Meradong hari ini telah bertukar ke status merah selepas mencatat sejumlah 67 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. JPBN Sarawak turut memaklumkan daerah Betong dan Kanowit masing-masing bertukar status kepada jingga. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan 1 kluster baharu di daerah Betong iaitu kluster Jalan Muhibah. Ia merupakan kluster komuniti yang berlaku di sebuah rumah kediaman Jalan Muhibah di Bandar Betong melalui Perhimpunan Sosial Persendirian pada 10 Februari 2021. Sejumlah 110 individu telah disaring di mana 18 kes telah dikesan positif COVID-19 yang telah dimasukkan ke Hospital Sarike dan PKRC Sarike bagi tujuan pengasingan dan rawatan lanjut. Berita seterusnya, Masjid Al-Mutakin Sarike bakal menjadi mercu tanda kepada umat Islam di bahagian Sarike. Projek menaik taraf masjid itu yang bernilai 9.5 juta ringgit kini dalam pelaksanaan fasa pertama yang dijadualkan siap pada Jun 2021. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Taleh Saleh, siapnya projek tersebut akan dapat menampung penambahan jemaah antara 1,500 hingga 2,000 orang pada satu-satu masa. Kalau kita lihat dari segi perancangan yang telah kita buat, kita telah meluaskan, melebarkan tempat bersolat dari tempat asal di sini 1,500 tempat bersolat ini. Tidak termasuk di Dewan inilah. Kalau kita lihat pada hari ini juga, kalau masa normal lah, Masjid Sarike ini memang sudah penuh. Oleh sebab itulah kita dalam masjid yang asal ini kita akan memecahkan dinding yang ada sekarang supaya kita membangunkan dinding di luar. Jadi dari kaedah yang berkenaan kita dapat menambah jumlah jemaah. Bercakap kepada media semasa meninjau perkembangan projek pada Ahad, beliau juga menambah permohonan untuk tapak perkuburan Islam Baharu Sarike telah diluluskan dengan peruntukan sebanyak 2 juta ringgit. Ujarnya yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, ianya turut mengaplikasikan sistem GPS untuk waris mengenal pasti kedudukan kubur ahli keluarga pada masa depan. Untuk mengesan, kita mempunyai coordinates. Tiap-tiap perkuburan, tiap-tiap kubur itu ada koordinat tersendiri. Supaya generasi yang akan datang dapat mengenal pasti lokasi waris-waris mereka yang terdapat. Jadi we are applying a modern way of identifying tiap-tiap kubur itu mempunyai koordinat GPS reading. Di Simunjan, seramai 53 orang masyarakat Cina di sekitar Pekan Simunjan menerima tangki air sumbangan Kerajaan Sarawak. Simbolik penyerahan tangki air tersebut telah disempurnakan oleh Adun Simunjan Al-Adris di Dewan Simunjan Chinese Charitable Trust Society pada Isnin.
Turut dimaklumkan bagi Dun Simunjan sahaja, seramai 846 orang akan menerima tangki air untuk tahun ini yang akan diagihkan secara berperingkat. Pemancar Liu Wei-chun ketika ditemui merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri atas sumbangan tangki air kepada masyarakat Cina di Pekan Simunjan. Sudi terima kasih kepada YB Ola, Jabat Daerah dan juga YB Dato' Seri Yesus Sikri dan juga negeri Sarawak, terutamanya GPS telah memberikan sumbangan kepada Pasar Simunjan bagi tangki air hari ini. Inilah bermakna dapat kita rasai kerajaan Simunjan telah memberi perhatian kepada rakyat Sarawak, terutama di kawasan Simunjan. Sementara itu, Kapitan Lee Kiat Pin turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak kerana menyumbangkan tangki air tersebut bagi mengatasi masalah ketiadaan air dan musim kemarau. Saya terutamanya mengucapkan terima kasih kepada YB Ola, kepada Tuan D.O, kepada Residen, kepada Kerajaan Sarawak kerana menyumbang tangki air kepada penduduk Simunjan, menyelesaikan masalah apabila musim kemarau, air terkurang, dapat bantu penduduk pasar. Saya sini mengucapkan semua terima kasih banyak-banyak. Dalam majlis berasingan, Al-Ajris turut meninjau 2 projek program transformasi luar bandar RTP di kawasannya. Lawatan dimulakan dengan meninjau projek bina baru Jalan Lorong Kampung Tanjung Pisang yang melibatkan 21 buah rumah di kampung tersebut. Projek RTP Adun tahun 2020 dengan jumlah peruntukan sebanyak RM100,000 itu telah bermula pada Disember 2020 dan dijangka siap pada penghujung bulan ini. Beliau kemudian melawat projek bina baru Jalan Lorong Kampung Sabun juga di bawah projek RTP Adun tahun 2020 dengan peruntukan sebanyak RM100,000 dan dalam proses pelaksanaan. Manakala di Saribas, keperluan petugas Barisan Hadapan sentiasa diberikan keutamaan bagi memastikan mereka dapat melaksanakan tanggungjawab dengan efektif melindungi kawasan di Sarawak, khususnya di daerah Debak, dari penularan jangkitan wabak COVID-19. Jelas Adun Saribas Muhammad Razi Sitam, meskipun Debak berada dalam zon hijau, pihaknya akan terus memberikan sokongan moral kepada Barisan Hadapan serta menyeru semua penduduk di kawasan itu untuk sentiasa kekal mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan pihak berkuasa. Beliau berkata demikian ketika mewakili Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat, menyampaikan cek sumbangan kepada Barisan Hadapan di Klinik Kesihatan Daerah Kecil Debak pada Isnin. Sumbangan tersebut merupakan salah satu inisiatif dari Ahli Parlimen Betong dan Adun Saribas bagi membantu meringankan beban kos pengurusan yang berkaitan akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, dalam majlis berasingan, beliau menyertai pihak Sarawak Energy Berhad SEB meninjau rumah pemohon projek dana permohonan lewat dan tambahan alaf bagi tahun 2021 di Kampung Sebemban Sepauh, Betong. Menurutnya, sebanyak 40 buah rumah dalam kawasan Dun Saribas telah diluluskan subsidi meter elektrik di bawah projek Alaf 2021 pada tahun ini. Muhammad Razi turut berkesempatan meninjau projek naik taraf gelanggang futsal Kampung Sebemban yang telah siap dibina, bumbung dengan kos sebanyak RM200,000. Sebagai tambahan, gelanggang futsal itu juga akan dibaik pulih resurface melalui projek transformasi luar bandar RTP dengan peruntukan sebanyak RM50,000. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.